above elbow POP ataupun above elbow cast. Above elbow cast ialah POP yang dipasang dari bawah metacarpophalangeal joint hingga ke mid-arm. Indication ialah fracture di bahagian forearm. Contohnya, fracture distal end, fracture mid-shaft dan fracture proximal third radius ulnar. Tata cara memasang above elbow POP. Pembantu berdiri di hadapan pesakit dengan memegang tangan pesakit. Satu tangan memegang ibu jari dan tangan yang lain memegang jari 2, 3 dan 4 dengan membebaskan jari yang kelima. Pastikan siku hendaklah sentiasa dibengkokkan dalam keadaan 90 darjah. Posisi tangan dalam keadaan supination, neutral ataupun pronation bergantung kepada keadaan fracture. Contohnya, fracture mid-shaft diletakkan dengan tangan kedudukan neutral. Mulakan balutan ortoban daripada fracture site, daripada medial ke lateral. Lebihkan balutan di bahagian wrist joint untuk melindungi kawasan bony prominent. Koyakkan sedikit di bahagian hujung ortoban untuk masuk di celah ibu jari. Teruskan balutan ortoban daripada distal sehingga ke proximal. Pasang ortoban sama ada dari distal ke proximal atau sebaliknya dengan bertindih ataupun overlap 1/3 sehingga 2/3. Lebihkan balutan ortoban di bahagian olecranon, iaitu bahagian bony prominent, dan teruskan balutan ortoban sehingga ke proximal. Pastikan ortoban melebihi daripada kawasan POP. Rendam POP. Mulakan membalut POP daripada fracture site. Teruskan balutan POP daripada distal sehingga ke proximal. Kecilkan POP sebanyak 2 cm di bahagian first white space. Dan teruskan balutan POP daripada distal sehinggalah ke proximal. Teruskan membalut hingga hampir ke siku. Jangan terlalu rapat dengan lipatan siku. Molding dan licinkan POP agar lapisan dalam padat dan tidak kasar selepas setiap gulungan. Lipatkan di bahagian hujung ortoban sehingga bawah daripada kawasan metacarpophalangeal joint dan bebaskan kawasan ibu jari sehingga base of first metacarpal supaya ibu jari bebas untuk bergerak. Teruskan balutan POP daripada distal sehingga ke proximal. Teruskan pemasangan POP daripada kawasan siku sehingga ke kawasan mid-arm, iaitu di kawasan deltoid incision. Semasa pemasangan POP, pembantu hendaklah memastikan
siku pesakit berada dalam keadaan ataupun posisi 90 darjah. Teruskan molding. Lipatkan hujung ortoban ke dalam sebelum lapisan POP terakhir. Mulakan POP daripada proximal sehingga ke distal. Teruskan molding dan melicinkan POP sehingga POP menjadi keras. Basahkan glove untuk meratakan dan melicinkan kas. Lakukan teknik seperti berikut. Bersihkan kawasan yang tidak ditutupi oleh kas dengan menggunakan gauze dan juga air yang bersih. Setelah pemasangan POP, kita hendaklah memeriksa circulation di hujung jari pesakit. Periksa warna di hujung jari pesakit. Sekiranya jari pesakit berwarna pink ataupun kemerah-merahan, itu adalah petanda yang baik. Sebaliknya, jika jari berwarna biru ataupun sinus, itu petanda yang kurang baik, menandakan berlakunya sekatan perjalanan darah. Seterusnya ialah memeriksa suhu di kawasan jari pesakit. Suhu yang normal menunjukkan tanda-tanda yang baik, manakala jika suhu sejuk, itu merupakan petanda yang kurang baik. Seterusnya ialah memeriksa capillary refill time ataupun CRT. Normal ialah CRT kurang daripada 2 saat. Selepas pemasangan POP, kita hendaklah meminta pesakit untuk memegang kawasan yang terlibat untuk pemasangan arm sling. Minta pesakit untuk mengampu tangan yang telah dipasang POP. Pasangkan arm sling. Letakkan arm sling di bahagian tubuh pesakit dan pastikan hujung arm sling berada di siku pesakit. Kemudian, lipat arm sling dan mengikat arm sling di bahagian tepi leher pesakit. Kemaskan arm sling dan pastikan pesakit berada dalam keadaan selesa. Below elbow cast. Below elbow cast dipasang daripada bahagian metacarpophalangeal joint sehingga ke
2 cm daripada cubital fossa. Di kawasan wrist joint terdapatnya bony prominent iaitu ulnar styloid dan juga radius styloid. Jadi, balutan ortoban mestilah dilebihkan sedikit supaya dapat melindungi kawasan bony prominent dan seterusnya mengelakkan berlakunya brachial ulcer. Mulakan balutan ortoban di bahagian wrist joint dan seterusnya di bahagian first weight space. Koyakkan sedikit dan pastikan ibu jari berada dalam keadaan tegak. Ulang proses. Balutan ortoban yang kedua di bahagian first weight space. Teruskan balutan ortoban sehingga ke proximal iaitu di bahagian cubital fossa. Seterusnya ialah prosedur merendam POP. POP hendaklah dibengkokkan sedikit dengan posisi 45 darjah dan memegang sedikit di bahagian hujung POP. Rendam POP sehingga keluar gelembung udara. Kemudian barulah diangkat. Peras sedikit POP dan tidak terlalu kuat supaya air masih berada di POP untuk memudahkan proses aplikasi. Untuk memulakan proses pemasangan POP hendaklah dipasang di bahagian fracture site ataupun di bahagian bony prominent. Teruskan pemasangan di kawasan first weight space dengan cara memotong POP ataupun dengan cara squeezing iaitu mengecilkan di bahagian first weight space. Di dalam video ini kita akan menunjukkan dengan cara memotong POP. Teruskan POP di bahagian pergelangan dan ulang proses dengan memotong POP untuk diletakkan di bahagian first weight space. Balutan POP di kawasan first weight space ialah sekurang-kurangnya 2 gulungan. Teruskan gulungan POP daripada distal sehingga proximal dengan menggunakan teknik overlapping 1 hingga 2/3 overlapping. Basahkan tangan sedikit untuk memudahkan proses molding dengan menggunakan di bahagian yang rata iaitu di tapak tangan. Lakukan proses molding supaya POP menjadi padat, kemas dan supaya dapat menutup rongga-rongga POP. Lipatkan di bahagian hujung proximal ortoban. Lipatkan hujung ortoban di bahagian distal supaya expose di bahagian MCPJ, di bahagian thumb. Pastikan kawasan thumb iaitu ibu jari bebas. Lipat hujung ortoban sehingga expose knuckle dan juga palmar crease. Ulangi membalut POP dengan gulungan yang kedua mengikut cara yang sama. Sebelum POP menjadi keras, mold POP mengikut bentuk tangan dan di waktu yang sama licin,kan POP. Dengan cara ini, lapisan POP akan menjadi padat. Pastikan tapak tangan sentiasa basah untuk memudahkan proses molding dan meratakan POP. Gunakan lebihan ortoban ataupun gauze untuk mencuci di bahagian yang kotor yang terkena dengan POP. Pastikan below elbow cast bebas 2 cm ataupun 2 jari daripada cubital fossa dan bebas di kawasan knuckle area ataupun MCPJ. Pastikan pesakit boleh menggerakkan jari dan boleh melakukan pronation ataupun supination. Berikut merupakan peralatan untuk memotong cast. Yang pertama ialah oscillating saw untuk memotong POP, bandage scissor, spreader.
pergerakan mata oscillating saw ialah dengan cara pergerakan setempat kiri dan kanan dan bukannya secara circulating. Berikut merupakan butang yang berada di oscillating saw, butang on and off dan juga butang volume. Seterusnya, untuk pemotongan cast spleen, kita akan mengelakkan di bahagian bony prominent. Jadi kita akan memotong di bahagian middle dorsal. Lakukan pemotongan daripada distal sehingga proximal. Lakukan proses ini dengan berhati-hati supaya mengelakkan kecederaan kepada kulit pesakit. Jika terdapat POP yang ketat, kita haruslah memotong cast dan juga padding. Jadi, kita akan menggunakan spreader untuk membuka POP. Setelah selesai pemotongan cast, kita hendaklah memastikan ortoban telah habis dipotong dan seterusnya membalut POP yang telah dipotong dengan menggunakan bandage. Jika kita melakukan splitting dan tangan pesakit masih berada dalam keadaan sakit ataupun swelling, kita boleh melakukan advanced splitting dengan memotong sebanyak 1 inci ataupun setengah inci daripada tempat asal yang telah dipotong. Prosedur pemotongan cast ialah sama dengan sebelumnya, iaitu dengan teknik in dan out. Selepas kita memotong lebih kurang 1 inci, kita hendaklah memastikan ruang yang telah dipotong diisi dengan ortoban untuk mengelakkan berlakunya gap edema. Ukur ortoban dan seterusnya lipat dan letak di bahagian gaping seperti berikut. Minta pesakit untuk mengangkat tangan dalam keadaan 90 darjah dan seterusnya melakukan bandaging. Untuk melakukan bivalve, kita hendaklah memotong di bahagian dorsal dan juga di bahagian volar. Lakukan dengan cara yang seperti berikut. Seterusnya, kita hendaklah memotong ortoban dengan menggunakan ortoban cutter. Ini bagi memastikan circulation berjalan dengan lancar. Lakukan prosedur seperti berikut. Prosedur bivalve telah dilakukan. Pastikan ortoban telah dipotong di kedua-dua bahagian. Dan seterusnya, lakukan bandaging. Biasanya, prosedur ini dilakukan sebagai persiapan untuk pesakit pergi ke dewan bedah. Untuk off cast, kita hendaklah memotong POP dan juga ortoban. Dan seterusnya, menggunakan spreader untuk membuka POP. Seterusnya, POP dibuka dan dikeluarkan dengan berhati-hati. Pemasangan volar slab. Volar slab ialah slab yang dipasang pada bahagian anterior tangan. Ukuran slab yang dipasang pada bahagian anterior tangan bermula dari hujung jari hingga 2 jari distal antecubital dalam posisi wrist joint dorsiflex 45 degree dan MCPJ flexion 90 degree dan interphalangeal joint pada kedudukan extension. Untuk prosedur, ukur panjang POP yang dikehendaki, susun lapisan POP sebanyak 10 hingga 12 lapisan untuk dijadikan slab. Bentangkan slab POP mengikut ukuran yang telah diukur sebentar tadi. Rendam POP dan kemudian peras sedikit POP ataupun slab. Bentangkan slab dan lakukan molding dan ratakan slab. Pastikan slab berada di hujung jari. Mulakan balutan bandage
di bahagian wrist joint ke bahagian proximal dan seterusnya ke bahagian distal. Lakukan balutan bandaging seperti yang berikut. Posisi pesakit boleh dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Indication untuk volar slap antaranya ialah selepas prosedur extensor tendon repair ataupun metacarpal bone fracture. Seterusnya, menggunakan tapak tangan, pastikan pergelangan tangan pesakit pada kedudukan dorsiflex 45 degree, MCPJ 90 degree flexion, interphalangeal joint pada kedudukan extension. Pastikan kedudukan pergelangan tangan dan jari berada pada kedudukan seperti yang disebut sebentar tadi sehinggalah volar slap menjadi keras. Pastikan ibu jari pesakit bebas untuk bergerak. Untuk memotong volar slap ataupun dorsal slap, kita hendaklah mengelakkan daripada kawasan bony prominent. Jadi kita akan memilih kawasan mid dorsal side. Mulakan pemotongan bandage daripada proximal sehingga ke distal. Seterusnya, bersihkan tangan pesakit daripada segala kekotoran. Angkat tangan pesakit dengan berhati-hati dan seterusnya mengalihkan volar slap. Untuk pemasangan ulna garter, ia bermula daripada distal end of the little finger sehingga kepanjangan 2/3 daripada ulna. Untuk melakukan ulna garter, kita boleh meletakkan padding di antara ring finger dan juga little finger. Antara cara yang lain ialah dengan cara membalut little finger dan juga ring finger. Sekiranya kita berseorangan, kita boleh meminta pesakit untuk membelokkan siku supaya memudahkan kita untuk aplikasi ulna garter. Mulakan balutan ortoban daripada kawasan wrist joint. Seterusnya, sambung ke bahagian distal. Dan seterusnya, teruskan balutan bandage sehingga ke proximal. Kemudian, lakukan molding supaya wrist joint berada dalam keadaan 45 degree dan MCPJ berada dalam kedudukan 90 degree. Maintain dan pastikan kedudukan seperti ini sehinggalah ulna garter menjadi keras. Cuci jari-jari pesakit yang kotor yang terkena dengan POP. Pastikan pesakit boleh melakukan pronation dan supination dan pastikan 3 jari iaitu thumb, index dengan middle finger boleh melakukan pergerakan. Pastikan wrist joint 45 degree dan MCPJ 90 degree. Pada waktu yang sama, pastikan circulation jari pesakit dalam keadaan yang baik. Untuk memasang thumb spica slap, kita hendaklah meminta pesakit untuk memposisikan tangan dalam keadaan neutral position iaitu glass holding position dan pastikan forearm dalam keadaan neutral position. Untuk mengukur thumb spica slap, kita hendaklah mengukur daripada nail bed sehingga ke mid forearm. Untuk memasang thumb spica, kita hendaklah memotong sedikit di bahagian hujung dengan berbentuk W seperti berikut. Kita akan melakukan teknik sandwich
iaitu dengan meletakkan lapisan ortoban terlebih dahulu. Lebihkan lapisan ortoban beberapa sentimeter daripada kepanjangan slab. Untuk merendam slab, kita haruslah menggunakan teknik zigzag seperti berikut. Mulakan aplikasi thumb spica slab dan pastikan pesakit boleh membuat bentuk O ataupun membuat bentuk bulat dengan index finger. Mulakan balutan bandaging daripada wrist area, teruskan ke distal, kemudian teruskan di kawasan first web space. Teruskan balutan bandage sehingga ke proximal. Kekalkan kedudukan jari pesakit dalam berbentuk O. Untuk prosedur above elbow slab, kita hendaklah mengukur daripada knuckle crest sehingga ke deltoid insertion. Koyak sedikit sebagai tanda. Panjang slab mestilah mengikut ukuran ortoban seperti mana yang telah diukur sebentar tadi. Lapisan POP sebanyak 10 hingga 12 lapisan. Minta pembantu untuk memegang slab dan pastikan tangan berada dalam keadaan posisi siku 90 darjah. Mulakan balutan bandaging di bahagian wrist dan teruskan balutan ke distal melalui first web space dan teruskan bandaging sehingga ke proximal. Kekalkan posisi siku pesakit dalam keadaan 90 darjah dan tunggu sehingga back slab menjadi keras. Seterusnya ialah prosedur memasang arm sling. Arm sling dipasang supaya dapat menyokong tangan pesakit yang telah dipasang back slab. Pemasangan U-slab. Indication: fracture humerus. Pastikan posisi pesakit sebaik-baiknya dalam keadaan duduk dan siku dibengkokkan sebanyak 90 degree. Pembantu hendaklah berdiri di hadapan ataupun tepi pesakit dengan memegang tangan sambil siku pesakit dibengkokkan. Cara-cara menyediakan U-slab. Yang pertama adalah kita mengukur panjang slab daripada bawah ketiak pesakit melalui oleh kranon dan sehingga melalui ACJ joint hingga ke pangkal leher ataupun bahu. Kemudian bentang ortoban mengikut panjang yang telah diukur sebentar tadi. Bentangkan lapisan POP 10 hingga 12 lapisan mengikut kepanjangan yang telah diukur. Rendamkan slab lapisan POP yang telah dibentangkan. Bentangkan slab di atas ortoban.
dan meratakan POP. Untuk pemasangan U-slab, kita memerlukan sekurang-kurangnya 3 orang. Yang pertama, untuk memegang tangan pesakit. Yang kedua, untuk memegang bandage. Dan yang ketiga, untuk memegang U-slab. Masukkan slab yang telah dibentangkan melalui bawah ketiak pesakit. Pastikan bandaging dilakukan segera selepas slab diletakkan di tangan pesakit. Bandaging hendaklah dilakukan dengan secara roll over dan tidak terlalu ketat. Kebiasaannya, kita memerlukan 2 ke 3 row of bandage untuk pemasangan U-slab. Sebaik sahaja U-slab telah disiap dipasang, kita hendaklah memasang collar and cuff untuk mengampu tangan pesakit. Seterusnya ialah pemasangan collar and cuff. Pembantu hendaklah memegang tangan pesakit dalam keadaan 90 darjah. Kemudian collar and cuff diambil dan memulakan proses mengukur collar and cuff. Lebihan collar and cuff hendaklah dipotong. Kemudian kita hendaklah mengambil velcro collar and cuff supaya collar and cuff dapat dilekatkan. Lepaskan tangan pesakit secara perlahan-lahan dan pastikan pesakit berada dalam keadaan selesa.